Hello, hi and welcome back to my YouTube channel. For those yang baru dekat channel ni, korang jangan lupa tekan button like and subscribe. And I nak bagi korang satu info, di mana kalau korang nak share story dengan I, korang just DM je I dekat Instagram. Link dekat description box dekat bawah. So guys, without wasting any time, let's roll the intro. Ada salah seorang kawan yang sedang mengucapkan salah. So guys, kisah yang pertama ni terjadi dekat salah seorang lelaki yang bernama Hakim. Hakim ni dia bertugas sebagai seorang anggota polis dekat satu kawasan kejiranan lah. Kira tempat tu nama dia Pusat Polis Kejiranan dekat area Singapura. So nak dijadikan cerita, tugas si Hakim ni dia lebih kepada membuat rondaan dekat kawasan tu, dan dia akan tunggu panggilan lah. Kiranya macam kalau ada orang buat aduan tu, diorang akan proceed untuk pergi tengok dekat tempat tu. Nak dijadikan cerita, waktu malam tu adalah hari di mana Hakim ni kena bertugas shift malam, dan hari kejadian di mana Hakim ni kena ganggu adalah hari Khamis malam Jumaat. Korang selalu tak dengar orang cakap kalau hari Khamis malam Jumaat ni macam ada something wrong somewhere lah yang akan terjadi, betul tak? Kalau korang tahu kenapa, korang boleh komen dekat bawah. Okay guys, kita berbalik kepada cerita tadi. Waktu tu jam pukul 3.30 pagi. Dan waktu tu juga Hakim ni terima satu panggilan daripada 3 orang awam dekat kawasan tu, yang diorang ni terdengar satu jeritan perempuan yang sangat kuat daripada kawasan blok bersebelahan dengan tempat diorang ni. Waktu tu Hakim rasa pelik sebab ni dekat blok tu memang dah lama dah dikosongkan, dah bertahun dah pun dikosongkan. Tapi dekat kawasan tu, blok dia macam apartment. Korang tahu tak apartment yang ada sampai tingkat 5 macam tu lah. And kawasan tu pula dia berbentuk H. Kiranya dekat belah tengah tu kawasan lift lah. Kiranya tempat lift untuk blok ni dengan blok sebelah ni, dia orang kongsi satu lift dekat tengah tu. And kawasan tu juga dekat tingkat 1, pihak HDB ni telah pun kunci, kerana telah pun mangga dekat bahagian tangga, kan ada greyland, diorang dah mangga dekat pintu, diorang dah mangga, and dekat tingkap pun diorang dah mangga. So mustahil lah ada orang yang boleh masuk. Tapi tak tahulah, kalau ada penceroboh maybe boleh jadi. Okay. So waktu malam tu Hakim dengan kawan dia seorang lagi ni pun pergilah dekat tempat tu, kira dekat tempat yang di mana orang buat aduan lah. Waktu diorang sampai je dekat tempat tu, diorang keluar daripada kereta, diorang rasa macam ada satu angin yang kuat tau. Yang waktu diorang keluar kereta, diorang rasa macam angin tu kuat sangat, rasa dekat pipi apa semua kan. Dan waktu tu Hakim dan kawan dia tak endahkan pun benda tu, dia buat tak tahu je lah. And waktu tu juga korang, Hakim ni dia terdengar ada tapak kaki dekat tingkat 1. Time tu lah si Hakim dengan kawan dia tu pun bergegas pergi tingkat 1 untuk check, takutlah ada penceroboh yang masuk kan. So bila diorang sampai je dekat tingkat 1, diorang buka grill apa semua, and diorang pergi salah sebuah rumah dekat tingkat 1 ni. And guys, rumah tu tak berkunci. Hakim dengan kawan dia pun siap sedia, sediakan macam alat diorang lah, takut diorang buka pintu tu ada benda yang terjadi apa semua. Diorang buka je pintu, korang tahu tak apa yang diorang nampak? Rumah tu tempat rumah pemujaan orang. Dekat sudut rumah tu ada kain kuning, dan juga dekat tengah-tengah rumah tu ada tempat untuk kita bakar kemenyan tu tau. And bau rumah tu sangatlah busuk, dan tu memang busuk sangat-sangat lah. So diorang terus proceed untuk call ibu pejabat, bagi tahu apa yang berlaku dekat rumah tu, dan diorang juga minta pihak
projek dekat situ lah untuk kunci balik rumah yang diorang buka tu, yang tak berkunci tu kan. And time tu diorang terus pergi ronda dekat kawasan dekat blok belakang bangunan tu. Dekat blok dekat belakang tu pula dia banyak sangat pokok-pokok yang besar dan kawasan dia sangat-sangat gelap, especially waktu malam. Memang tak ada lampu lah, kira tak ada lampu jalan pun memang tak ada. Waktu diorang tengah ronda-ronda tu, tiba-tiba Hakim dengan kawan dia ni rasa macam ada orang tengah perhatikan diorang daripada bangunan tu. Tapi diorang memang tak endahkan pun sebab diorang fikir diorang nak buat kerja, bukan untuk kacau benda tu. Waktu diorang tengah suluh torchlight kan, takutlah ada orang ceroboh apa semua. Tiba-tiba, korang tahu tak, diorang terdengar lagi ada suara tangisan yang sangat-sangat sayup dekat blok bangunan tu. Diorang pun suluh lah dekat mana bunyi benda tu sebab diorang takut ada budak-budak nakal yang cuba kacau diorang ataupun orang-orang awam ni yang jenis suka kacau diorang punya kerja untuk halau diorang daripada tempat tu. So diorang terpaksa lah juga untuk cari punca kat mana tangisan tu. Waktu diorang tengah suluh je, diorang terdengar ketukan yang sangat kuat dekat tingkat 2. Waktu tu kawan si Hakim ni dia agak berani dia pergi suluh guna torchlight dia tu dekat tingkat 2. Korang tahu tak, diorang nampak ada seekor kucing hitam yang seolah-olah dia punya pergerakan tu macam nak terkam Hakim dengan member dia ni. Bulu kucing tu pula tegak. Adalah kucing hitam dengan suluh, memang nampak kan dia tu kan, memang figure dia memang nampak sangat time tu. And waktu tu si Hakim dengan kawan dia ni pun terus call ibu pejabat untuk bagi tahu apa yang berlaku dekat bangunan tu, dan diorang terus balik dekat diorang punya tempat tu balik untuk buat laporan dan minta pihak HDB untuk pagar semua kawasan dekat blok tu. Time tu diorang dah habis shift, diorang pun balik je kat rumah. Alhamdulillah, diorang kata memang tak ada apa-apa gangguan yang berlaku dekat diorang. Tapi Hakim dengan kawan ni masih tertanya-tanya tau, betul ke ada bomoh yang telah ceroboh bangunan tu untuk dijadikan tempat tu tempat pemujaan dia untuk buat benda-benda kotor, dan kenapa diorang rasa macam ada orang perhatikan diorang terdengar tangisan dan orang awam pula dengar orang jerit, dan diorang tertanya-tanya juga kenapa kucing hitam tu seakan-akan nak terkam diorang waktu diorang suluh lampu suluh tu tau. So guys, itu je cerita yang disampaikan oleh Hakim waktu dia bertugas sebagai anggota polis. So guys, untuk kisah yang kedua ni pula dialami oleh seorang perempuan yang bernama Kira. Kira ni dia bekerja dekat salah sebuah pusat karaoke yang terletak di Malaysia. Tapi Malaysia ni besar, tak tahulah dekat mana, I tak boleh lah beritahu dekat mana sebab si Kira ni pun dia tak cerita dekat mana pusat karaoke dia tu. So nak dijadikan cerita, Kira ni dah 4 tahun dia bekerja dekat pusat karaoke tu. Tapi dia tak tahu pun sejarah ataupun kisah mistik yang terjadi dekat situ tau. Sampailah tahun keempat dia bekerja, seorang pekerja lama dekat pusat karaoke tu telah ceritakan dekat dia satu peristiwa misteri yang sering terjadi dekat pusat karaoke tu tau, which is dekat tingkat yang ketiga tu banyak sangat orang kena ganggu. Kalau korang nak tahu, pusat karaoke yang si Kira ni bekerja dia ada 3 tingkat tau. Kira macam besar, tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. So memang agak besar kan kalau sampai 3 tingkat kan. And nak dijadikan cerita, waktu tu si Kira ni dia terpaksa kerja lebih masa tau sebab time tu tak cukup staff. And kawan dia ni seorang ni terpaksa balik awal sebab dia ada hal, dan tunang dia pula bekerja dekat tempat sama juga, and dia pun ada hal. So terpaksa lah Kira ni kerja lebih masa. Tapi dia okey je sebab dia kata dia nak cari duit lebih kan. So dia okey je lah untuk bekerja lebih masa. And kejadian ni berlaku di mana waktu tu si Kira ni dia terpaksa kerja sampai lewat malam.
Waktu tu ada 3 orang je tau yang bekerja. Pengurus dia, kawan dia seorang lagi dan dia. So ada 3 orang je. Waktu tu karaoke ni pun dah nak tutup. So Kira dengan pengurus dia and satu lagi member dia ni naklah macam bersihkan tempat tu before diorang balik. So diorang nak kena mop, nak kena lap meja, nak kena menyapu apa semua. So pengurus ni suruh Kira ni kemas dekat tingkat 3 and kawan member dia tu kemas dekat tingkat 2 dan pengurus tu kemas dekat floor bawah sekali. Tapi Kira ni dia tak pernah kena ganggu dekat situ. So dia macam okey je lah untuk kerja dekat tingkat 3 tu. Nak dijadikan cerita, waktu je dia naik dekat tingkat 3 tu, dia rasa bulu roma dia naik tau waktu tu. Tapi dia tak endahkan sangat sebab dia fikir dia nak kerja untuk dia cari duit yang lebih. Kiranya cari duit lebih sikit lah untuk bulan tu kan. So waktu je dia tengah bersihkan 1 bilik, 2 bilik, sampailah bilik yang last kali tu, waktu dia tengah mop lantai, dia terdengar ada orang tengah masuk toilet. Kiranya tengah buka pintu tu, dia terdengar lah. Tapi Kira kata dia fikir maybe ada lagi kot pelanggan yang belum balik, nak masuk toilet baru dia nak balik kan. Dan tu si Kira ni kira macam positif gila lah time tu. So waktu je Kira tengah mop lantai tu, dia terdengar dekat toilet perempuan tu ada orang tengah menyanyi dan dia punya nyanyian tu mendayu je tau. Dan time tu juga si Kira ni nak pusing je ke arah belakang, iaitu pintu yang dia nak keluar tu, bilik pintu tu, sebab dia buka tau, pintu dia tak tutup. So dia ternampak ada satu kain putih yang terbang, kira macam melintas dekat depan pintu tu. Time tu juga si Kira ni dia cepat-cepat ambil beg dia untuk turun dekat bawah. And korang tahu tak, lagi sekali si Kira ni dia diganggu. Waktu dia nak turun ke bawah tu, dia nampak satu susuk wanita, lidah dia sampai dekat lantai, tengah merangkak ke arah si Kira ni. And time tu Kira cepat-cepat turun dekat tingkat yang bawah sekali. Dia ambil beg dia, dia terus balik. Dia tak bagi tahu pengurus dia pun yang dia balik. Waktu dia sampai rumah, baru dia WhatsApp pengurus dia. Dia kata dia dah balik rumah. Tapi dia kata Alhamdulillah lah, pengurus dia tu tak marah dia pun. Maybe pengurus dia tahu tingkat 3 tu memang agak meremang sikit kan. And pengurus dia pun dah bekerja lama kat situ, so dia tak marah lah. And dia faham apa yang berlaku dekat si Kira ni. And start daripada itulah, bila Kira nak kemas setingkat 3 guys, dia mesti ada orang kena teman dia. Memang dia takkan dah seorang-seorang. And sampai sekarang pun si Kira ni masih bekerja dekat tempat yang sama. So guys, kiranya si Kira ni seorang yang berani jugalah. Even dia kena teman, tapi dia stay lagi kerja dekat tempat tu kan. So tu je kisah yang Kira sharekan untuk kali ni. So guys, korang rasa kisah pertama dengan kisah kedua, mana yang lebih menyeramkan bagi korang? Korang just boleh komen je dekat bawah yang mana lebih seram, kisah pertama ataupun kisah yang kedua. Biasalah, I rasa sebab dekat tempat karaoke kan, jadi pun 3 tingkat, maybe tingkat 3 tu kurang orang guna, maybe yang penuh dekat tingkat 1 dengan tingkat 2. So tingkat 3 ni maybe tak ramai sangat orang ataupun jarang ada orang yang ambil. Maybe sebab tu lah tingkat 3 ni dihuni oleh benda tu. Okay guys, so itu je story untuk video kali ni, which is 2 story yang I dah ceritakan tadi. So before tu, korang jangan lupa tekan button like and subscribe before korang end this video. Okay guys, stay tuned on my next video. Bye.